Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan, sihat walafiat. Mudah-mudahan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pagi ini, hari ini, mudah-mudahan dapat kita gunakan sebaik mungkin dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, hari ini 15 Jun 2022 bersama dengan hari Rabu, kita akan bincangkan satu topik iaitu fake baligh. Yang ini fake ni, bila kita belajar, saya sendiri pun nak kena belajar lagi dan lagi supaya kita faham hukum hakam ni, supaya kita tidak tersalah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini akan membicarakan topik perbincangan kita iaitu tuan guru saya dan kita semua iaitu Al-Fadil Ustaz Fawaz Fazil. Apa khabar Al-Fadil Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, dak Iman sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum kita mula, saya nak ingatkan para penonton, sekiranya ada persoalan mengenai topik kita pada pagi ini, boleh terus hubungi kita telah 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan pada ruangan gambar. Dan jangan lupa untuk kita kongsikan juga ruangan secara langsung di kita punya Facebook, insya-Allah, bagi manfaat kepada rakan-rakan kita di media sosial, dan mudah-mudahan itu adalah saham kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini sebelum kita mulakan topik perbincangan dan saya orang kata apa pass baton ni kepada Al-Fadil Ustaz, suka untuk saya ingatkan diri saya dan kita semua, pagi-pagi hari ini sampai kita buka TV, kita lakukan satu usaha dakwah, iaitu kita ajak ahli keluarga kita yang mungkin kita mampu untuk belajar topik pagi ini, sebab saya kira topik ini sangat penting dalam orang kata sistem kekeluargaan. Sebab apa, kadang-kadang mungkin kita tak mampu jawab dan mungkin benda ni yang perlu dijawab oleh pakar. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa selengahkan masa, kita nak pergi kepada Al-Fadil Ustaz mengenai topik perbincangan kita ini, Ustaz, fake baligh. Sebagai mukadimah, manakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hilman, warga penonton Tanyalah Ustaz yang merupakan rancangan induk Malaysia. Jadi alhamdulillah tajuk ini sangat penting kerana kalau dari sudut undang-undang kita bincang dalam istilahnya legal capacity lah. So sebelum undang-undang sivil bincangkan tentang legal capacity dalam syarat penghakiman, adakah dia ni valid tak valid, boleh berniaga tak boleh berniaga, jenayah dia apa boleh adakah dibawa kepada media dakwaan dan sebagainya. Kita alhamdulillah sudah membicarakan dalam Al-Quran. Kita tengok anak yatim wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim yang belum baligh. So bila kita bincang tentang baligh ini, kita nak bincang siapakah yang layak ditaklifkan, siapakah yang layak dipertanggungjawabkan, sama ada dari sudut ibadat dan juga muamalat. Dan otherwise dia lawannya kepada mereka yang belum baligh. Sebab itu kita bincang fiqh baligh untuk kita membicarakan tentang kanak-kanak dan juga mereka yang sudah melepasi bayar kanak-kanak yang mereka ni sudah ada tanggungjawab. Makna sembahyang pun dah tak boleh ibu bapa suruh dah. Dia kena ada tanggungjawab sendiri. Kehidupan pun dia kena cari rezeki sendiri. Ini dah umur 30 pun macam umur 2 tahun lagi. Jadi ini di antara yang kita kena bincang fiqh baligh, terutamanya wanita yang akan melibatkan undang-undang yang begitu banyaklah, penutupan auratnya, nanti mengandungnya. Jadi baligh ini adalah satu usia yang Allah Ta'ala berikan kepada insan tahap kematangan yang memungkinkan dia menerima taklif. Sebab insan ini dia diberi dua akal. Satu disebut sebagai subconscious brain dan juga conscious brain, atau dalam istilah falsafah kita sebut sebagai al-aqlu daruri, yang dikatakan subconscious brain, yang bila kita dilahirkan memang dah ada dah. Makna minda dia panggil minda sedar. Yang mana bila kita lahir, perasaan sakit, lapar, itu tak perlu belajar daripada sekolah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, 'allamal insan. Ar-Rahman Alam Al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi di antara ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia, ilmu al-aqlu daruri. Budak-budak hidup dia tak pakai, dia tak minum, dia tak perlu pergi sekolah. Ini time lapar, ini time dahaga.
memang Allah Ta'ala ajar. Dan ini ilmu yang sama kita berkongsi. Jadi ini dipanggil subconscious brain, yang mana minda ini tidak layak lagi ditaklifkan sebab dia tidak berhajat kepada belajar. Memang dia tabi'i. Dia tabi'i. Kita yang kanak-kanak berkongsi tu, kita lapar, kita makan, dia pun menangis, dia minta susu. Kemudian bila umur kita dalam 7 tahun, Allah Ta'ala cipta kepada kita minda sedar. Minda sedar itu dia conscious brain. Tadi minda bawah sedar. Ini subconscious brain. Ini minda sedar yang mana dicipta oleh Allah Ta'ala pada umur 7 tahun. Yang dinamakan dalam bahasa Arab al-aqlul muktasabi. Ini yang kita namakan sinut mumayyiz ataupun sinut tamyiz. Dia sudah mampu berfikir. Kita berkata 7 tahun dah kena sembahyang. Sebab itu dalam fiqh Islami, kesan dia, kalau budak-budak itu tak sampai 7 tahun, sembahyang tidak sah. Sebab itu Rasulullah kata, aja'alimu auladakum, wahum abna, sab'ah tu, umur dia dalam keadaan 7 tahun. Sebab bawah 7 tahun, dia tak ada keupayaan nak faham. Walaupun dia faham sikit-sikit, tapi keupayaan dia dari sudut minda dia tak ada. Sebab itu fiqh dengan sains ini dia berjalan. Selari, sebab kita nak faham kenapa kalau dia sembahyang pun jadi imam tidak sah. Budak-budak yang tidak mencapai tahap mumayyiz, umur dia 6 tahun, tiba-tiba ayah dia letak jadi imam, walaupun dia hafal 30 juzuk, keajaiban Tuhan bagi kepadanya, tapi tidak sah jadi imam. Apatah lagi jadi pemimpin, apatah lagi jadi nak jadi wali. Jadi macam-macam kesan dia banyak. So nanti kita bincang terlintas, bincang pasal kahwin bawah umur. Nanti itu isu hangat dan bangat tu. Baik. Jadi bila Allah Taala cipta umur 7 tahun, minda sedar, itu conscious brain, al-aqlu muktasabi, barulah disahkan, bukan diwajibkan, disahkan ibadat dia. Maka kita ajar dia sembahyang. Tapi yang wajib ajar tu bapa, anak tak wajib sembahyang lagi. Cuma dia kena ada latihan. Sebab tu alimu auladakum ni khitab, firmannya, sabdanya kepada ibu bapa. So ibu bapa yang tak ajar anak-anak ketika 7 tahun, dia berdosa, anak tak berdosa. Dan daripada hadis ni kita akan bincangkan nanti hukum muratan anak. Kesan dia luas. Ini boleh buat buku ni. Okey. Jadi bila umur 7 tahun, dia boleh jadi imam. Dia lebih bacaannya elok daripada bapak dia lagi. Bapak dia sibuk karaoke, shisha. Anak kecil-kecil tak isap shisha lagi. So dia jadi imam. Sah imam dia. Sebab itu kita kata imamatus sabi, dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain, sah. Cuma tak elok kalau jadi imam jemaah di masjid, tak sesuai lah bagi orang yang lebih siqa, lebih dipercayai. Tetapi kalau dia jadi imam, sah. Sebab dia ada minda sedar. Mana dia keupayaan dia kenal. Yang mana syarat sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan tahu di rumah. Ramai orang keliru di antara syarat sembahyang dengan rukun sembahyang. So syarat sembahyang, kewajipan di luar sembahyang ada 5. Mengenal masuk waktu, ya, bersih, kemudian berwuduk, menghadap kiblat, menutup aurat. Rukun sembahyang dalam sembahyang, kewajipan dalam sembahyang ada 13 ataupun 18. 13 mereka sekalikan tamak ninah dengan rokok, sujud. 18 dia orang asingkan. Jadi tamak ninah satu rukun, rokok satu rukun. Ya, tidak satu rukun, tamak ninah satu rukun. So jadi 18. Jadi dia tahu, oh makna dia kena menghadap kiblat. Jadi kalau budak-budak sembahyang yang 4 tahun, kalau kadang-kadang bapak tu ajar dia main lah. Pasal rokok tu dia kacau sana, dia kacau sini. So memang syariat dia tak suruh sembahyang. Sebab tu tak perlu kita ajar dia sembahyang. Kita tak perlukan budak-budak pakai tudung. Sekarang saya bukanlah tak suruh, tapi kadang tu baru umur 4 tahun dah pakai tudung dah. Jadi belum sampai masa dia. Tapi nak pakai tak ada masalah, tapi jangan kita paksa anak tu sampai anak tu dah pandai. Sebab dia belum ada al-aqlu al-muktasabi, dia belum ada conscious brain. So macam mana kita nak ilzamkan dia dengan benda yang dia tidak faham? Sebab kewajipan ini dia punya syaratnya adalah kefahaman. So kanak-kanak tak faham. Orang yang faham ni orang yang baligh. Dan orang yang sama yang kanak-kanak adalah orang tidur. Dia tak faham. Sebab tu orang tidur kalau sembahyang pun tidak sah. Dia mengigau. Allahu Akbar. Allahumma hdini fi man hadait. Baca qunut ni. Kemudian tidur balik. Buat apa ni? Dia tak sedar. Sah sembahyang dah? Tak sah. Burung kalau bagi salam kepada kita, wajib kita jawab tak? Tak, sebab dia bukan mukallaf walaupun dia burung. Burung gagak tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pun tak wajib.
Begitulah hukum. Mana dia mesti orang yang nak ditaklifkan tu mesti ada akal. So kalau TV azan, wajib kita jawab tak? Sunat tak kita jawab? Tak sunat. Walaupun dibolehkan, tetapi tak, khitab tu tak sampai sebab yang azan tu TV. Yang azan tu radio. So sunat tak kita jawab? Tak disunatkan, tapi sebagian ulama kata sunatlah min babi istihsan, tak apa. Kemudian kalau apa nama dia orang gila macam budak-budak. Bahkan teruk daripada budak-budak. Okey, jadi kita tengok di sini kanak-kanak dalam fiqh kita terbahagi kepada dua, iaitu mereka yang mampu berfikir 7 tahun ke atas sampai dia balik. Balik nanti kita akan bincang nanti. Kemudian selepas dilahirkan sampai umur 7 tahun, mereka ini hanya ada satu hukum saja. Yang dinamakan sebagai khitab wadai. Khitab yang mana kalau dia buat kesalahan merosakkan barang, dia kena ganti rugi. Ini yang dinamakan sebagai ad-dhaman. Dia kena ganti rugi. Walaupun dia kanak-kanak dipecahkan pinggang, kan dibawa apa kadang-kadang kita ingatkan, bila kita pergi rumah orang, pastikan anak tu jangan nakal. Betul lah dia kanak-kanak, tetapi kalau dia pecahkan pasu bunga, tuan rumah tak boleh kata anak saya tak sengaja. Sengaja tak sengaja, main duit dulu. Ni pasu bunga harga RM1,000 ni, beli kat Cina ni. Jadi sebab itu ibu bapa kena faham. Sebab benda ni menentukan cara kawalan anak juga. Walaupun dia budak-budak, kalau dia rosakkan tanaman sekolah, dia rosakkan barang sekolah, dia rosakkan semua barang orang, wajib diganti rugi. Cuma ulama khilaf, nak ganti rugi duit ayah ke duit dia? Ada yang kata duit ayah, ada yang kata duit dia. Jadi begitu juga dalam benda-benda yang melibatkan kewangan. So bila dia merosakkan benda orang, sama dengan hukuman orang gila. Orang gila memang tak kena apa, tapi kalau dia rosak barang, pak dia kena ganti. Tetapi dalam undang-undang sivil, nanti kita akan bincangkan, yang saya difahami, bicara kanak-kanak sekarang ni bawah 10 tahun tak boleh didakwa. Hanya boleh dakwa selepas 10 tahun. Okey, tapi dalam undang-undang syariah dia lebih luas. Walaupun tak ada dakwaan, tetapi di sana ada perbincangan ganti rugi itu. Yalah, kita apalah kalau dia tersepak orang, luka apa, cedera, dia tak ada dosa lah, tapi ni nak bayar kos hospital ni. Kanak-kanak pun 7 tahun dah gangster tu. So ini di antara benda yang berkaitan dengan kanak-kanak yang sebelum matang ataupun dia ada pra-matang. Kemudian kita akan masukkan nanti kalau ada masalah ni, tengok macam sobalti lah ni. Boleh sikit Ustaz, insyaAllah. Kita ada sebelum baligh tu, ada yang dinamakan pra-matang, yang dinamakan sebagai sinul murahaqah. Itu kalau perempuan dalam 7,5 tahun, sehingga sebab perempuan dia boleh balik umur 9 tahun. Nanti kita akan terangkan. Kemudian lelaki umur 12 tahun. Maknanya walaupun dia belum balik, tetapi orang perempuan ajnabiyah, dia perlu bermuamalat seperti dia adalah orang yang balik. Makna dia kena pakai tudung depan dia dah. Tak boleh mentang-mentang dia darjah 6, so kita buka tudung. Kita dah kena bermuamalat sebagai satu latihan. Sebab pada umur 12 tahun pun kemungkinan balik tu dah ada. Sebab fungsi testis yang saya pelajari, dia boleh berfungsi umur 12 tahun. Sebab itu kadang-kadang kita tengok budak darjah 6 pun dah peluk orang, cabul orang. Ligat. Dia ligat. Sebab dia dah tengok gambar porno dan sebagainya. Kita pun dah tahu dalam NLP, Neurology Linguistic Program. So dia panggil apa? Penglihatan menghasilkan minda, memberi kesan kepada minda menghasilkan dia berkesan kepada emosi. So emosi dia syahwat. So emosi membawa kepada tindakan. So bila dia tak tahan, dia pergi. Walaupun dia tak faham sangat, tapi dia umur 12 tahun. Masa itu kita kena bermuamalat di sekolah pun tak boleh dia nak peluk-peluk perempuan dan lagi dia dia maknanya guru kena ambil perhatian. Kemudian ada itu fasa yang dia akan balik. Kemudian dia akan balik nanti, saya akan hurai lepas ni lah. Nampak dah sosial politik ni. Okay. Jadi Ustaz, apa? Kita nak cerita pasal balik ni Ustaz. Sebab apa tertarik bila Ustaz kata tadi 9 tahun, 12 tahun, adakah ada tanda-tanda balik dan sebagainya. Betul. Jadi insya-Allah Ustaz, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali di sepas ini biar tahu jangan keliru.
kepada kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pagi ini topik perbincangan kita fake baligh. Yang mana topik ini saya kira mungkin kita nak tambah ilmu dan mungkin juga ada keperluan untuk kita beritahu kepada zuriat keturunan kita yang mana ilmu ini sangat berguna untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, pagi ini bersama dengan Fadil Ustaz Fawaz Fazil, insya-Allah sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita talian ataupun Facebook yang tertera di kaca TV sekarang. Dan mudah-mudahan pagi ini dapat bagi manfaat kepada diri saya dan kita semua dan asbab hidayah untuk seluruh umat, insya-Allah. Baik, tanpa kita lengahkan masa, kita nak ambil satu soalan yang bertuah pagi ini daripada Facebook, daripada Noji Fariza. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz jelaskan terlebih dahulu tanda-tanda baligh pada lelaki dan wanita. Dan perlukah ada semua tanda baru dikira baligh pada waktu bila diwajibkan untuk mandi? Terima kasih. Soalan yang bagus. Kadang-kadang ramai, bukan kata Nur Fariza je, bila kita duduk dengan masyarakat, adik-adik pun kadang tak tahu. Betul. Bilakah waktu sebenarnya dikatakan baligh? Adakah perlu mimpi? Bagi orang lelaki susah. Betul. Sebagainya. Silakan Ustaz. Baru saya nak terang. Soalan dah datang, alhamdulillah. Selesai. Dia panggil alamatul bulugh. Tanda-tanda seseorang itu baligh. Dia tak perlu ada semua. Salah satu daripada tanda-tanda tersebut dah menunjukkan dia bukan dipanggil illah murakabah, dia panggil illah basitah. Maknanya cukup ada satu reason, satu petanda saja. Dia tak perlu ada umur 15 kemudian kena ada haid kemudian mimpi. Bukan. So yang pertama, tanda-tanda baligh adalah keluar air mani. So tapi bagi orang perempuan dia jarang melihat kepada tabiat dia, melihat kepada pembacaan dia dan kehidupan dia. Tetapi yang banyak ini adalah lelaki. Makna dia lelaki, Allah Ta'ala bagi dia pasti mimpi. Sebab dari sudut saintifik pun tak elok air mani ni bertakung. So dengan hikmah Allah Ta'ala ini dia bagi orang lelaki ni kerap mimpi supaya dia tidak menakung air maninya. Dia akan sakit testis dia bila tidak dikeluarkan. Tapi tidak boleh dikeluarkan cara onani dan sebagainya. Perlu dia keluar cara tabi'i. Dan kesannya kalau seseorang tu berpuasa, misalnya bulan puasa, tidak batal puasanya. Kalau seseorang itu bermimpi keluar air mani ketika bulan puasa dalam keadaan berpuasa, tidak batal puasanya. So dia boleh teruskan puasa dan mandi wajib. Dan bila mandi wajib pun tak batal puasanya. Tetapi perempuan, ada kes di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, adakah wajib seorang perempuan itu mandi apabila dia nampak air mani? Rasul kata, na'am, idza ra'atil ma', bila dia yakin keluar air mani, maka dia kena mandi wajib. Nah, ulama bahaskan, macam mana kita nak nampak air mani wanita? Tapi di segi sains tak ada wanita air mani. Sains air mani hanya kepada lelaki. Sebab air mani itu adalah pembawa kepada sperm. So, sperm lain, air mani lain. Bagi wanita, dia tidak ada air mani. Dia ada cecair, kemudian dia ada ovum. So, macam mana kita nak tahu dah rupa air mani orang perempuan ini? Dikatakan kekuningan melekit. Lelaki sifat dia terpancut, dia high climax. Kemudian warna dia putih susu. Okey, kemudian bila dia keluar dia futur, iaitu rasa penat. Sebab itu dari segi tasawuf, disebabkan kita rasa penat, kita dah tak ingat Tuhan. Lidah pun tak ingat Tuhan, dia letih. Maka diwajibkan mandi wajib supaya menyegarkan kaki, tangan, otot kita supaya dapat balik berinteraksi dengan Allah. Ini yang dihuraikan oleh Imam Sya'rani dalam Al-Mizanul Kubra. So, makna satu pandangan yang jamil dan cantik. Makna dia memang betul, bila kita keluar air mani kita dah rasa dah tak larat, nak zikir pun tak larat. Sebab tu malaikat tak masuk. Rumah yang orang yang tak mandi wajib ni. Sebab keupayaan insan itu nak berinteraksi dengan zikir itu bukan tak boleh, tapi dia rasa tak larat dan lemah. Maka disunatkan dia terus mandi wajib. Walaupun dibolehkan tangguh, tapi disunatkan supaya dia dapat mula sembahyang dan mula berzikir. Jadi itu orang lelaki. Orang perempuan, susah. Sebab orang perempuan saluran kemaluannya tak sama dengan lelaki yang boleh menghasilkan pancutan. Kadang-kadang orang perempuan tu rasa klimak, masa dia mimpi dia rasa klimak, tapi dia tengok-tengok tidak ada cecair kuning di kemaluannya. Macam mana? Maka ulama tidak mensyaratkan nampak. Sebab itu idza ra'atil ma' itu maksudnya idza alimat. Dia rasa, bukan sebab dalam bahasa Arab ini ra'a ini bermaksud alima. Sebahagian
makna dia mempunyai banyak makna. Lihat pun dia, tahu pun dia. Sebab itu sebut faman syahida minkum syahra falyasum. Syahida masa ay ra'a ay alima. Sama ada dia tengok sendiri anak bulan ataupun dia tengok, dia tahu melalui orang lain. Sama seperti mana dalam syair sebut inni ra'aitullaha fi akwanihi. Saya melihat Allah, saya yakin Allah itu wujud pada ciptaan alamnya. So bila Rasul sebut idza ra'atil ma', makna dia tahu klimak. Dia rasa klimak tapi tak nampak air mani. Itu dah cukup kata ulama untuk dia tahu dia balik dan dia kena mandi wajib. Tetapi kata ulama jarang-jarang. Kata macam Piramli, ni kadang. Mungkin Piramli dia tak berbuah jawapan kat situ. Dia berbuah itu jarang-jarang kahwin ataupun apa contoh yang lain. Tapi contoh ni jarang-jarang sangat. Tapi kalau wanita tu yang terdedah, dia mungkin duduk di dunia barat, dia terdedah kepada gambar seks dan sebagainya, mungkin itu ada rangsangan. Itu yang pertama, itu keluar air mani. Yang kedua, kalau dia beronani, tiba-tiba dia belajar. Sebab onani sekarang ni adalah satu naratif anak muda termasuk lelaki dan perempuan. Kalau di barat mereka ambil robot, mereka ada kemaluan palsu dan memang boleh beli di internet. Itu adalah penjualan-penjualan yang prohibited good lah, benda-benda yang diharamkan jual. Kalau ada di Shopee, saya tak pasti ada jual di Shopee ke, kena check balik. Itu adalah larangan-larangan kalau kita nak jadi ejen ke, kita nak kita nak jadi ejen jual apa kemaluan, apa nama dia palsu. Itu adalah benda yang diharamkan. Kalau di Jepun kita tengok ada robot boleh bersetubuh dengan dia dan seumpama dengan dia. So hukumnya mengambil hukum onani. Tetapi memang kalau dia buat juga dalam keadaan haram, tetap dia mendapat title baligh. Walaupun cara dia itu cara yang haram. Okey, itu. Yang kedua ialah kalau orang perempuan ada haid, dan haid ini dia boleh possibility berlakunya umur 9 tahun qamari. So makna dalam ke 8 tahun tu bukan 8 tahun 11 bulan begitu. Jadi kalau dia keluar darah pada usia 9 tahun qamari, maka ketika itu dia sudah menjadi anak dara. Maka bila anak dara, dia terus automatik diwajibkan pakai tudung. Sebab tu dalam usia 7 tahun tu, ibu bapa dah mula boleh terapkan. Terapkan supaya dia suka. Sebab benda pakai tudung ni kita tak nafi panas. Kita tak nafi kadang-kadang membebankan. Dan juga kadang-kadang dia akan melawan kehendak wanita yang suka menunjukkan kecantikan kepada orang lain. Tetapi hikmah Allah Ta'ala ini bila dia nak merawat penyakit hati ini, dia kena buat benda yang otherwise, kena benda yang berlawanan dengan nafsu. Kalau syariat dia turuti nafsu, la fasadatil ard, bumi akan rosak. Sebab wanita ini pada rambutnya ada syair, pada rambutnya ada kata-kata pujangga, keindahannya seperti rambut begitu ikan mayang. Rambut lelaki orang tak buat, gurindam tak buat, syair tak buat, sastra. Tapi pada rambut wanita itu ada syahwat. Ada rangsangan. Walaupun wanita itu kata ini orang perempuan, orang lelaki lemah iman. Isu aurat bukan berkaitan dengan lemah iman. Dia berkaitan dengan sistem. Kalau kita ludah pun tak boleh ludah merata-rata kerana mengganggu sistem pencemaran alam. Ini pencemaran syahwat. So syahwat ini dia tidak boleh dibuang, tapi perlu dikawal dengan wanita menutup aurat. Sebab itu menutup aurat ini selain daripada kewajipan agama, dia adalah kewajipan sistem. Sistem yang mengajak kepada menjaga keamanan. Bukankah kita diajak untuk menjaga keamanan? Keamanan dia adalah keamanan syahwat, supaya syahwat lelaki ini dijaga. So kita minta tolong wanita, bukan nak suruh buat apa, cuma hanya menutup aurat dan tidak ada hasrat untuk menggoda lelaki. So itu dia punya point dia. Baik. Jadi bila dia haid, maka itu ada tanda baligh. Sebab itu kadang-kadang ada budak-budak mengandung umur 10 tahun. Kerana dia ada possibility untuk dia punya ovari dia telah berjaya menghembaskan ovum. So bila ovum tak disenyawakan, maka salutan yang ada pada rahim itu akan jatuh. Sebab tu dinamakan haid. Orang Arab kata kenapa dinamakan haid? Sebab ovum tu menangis tak disenyawakan. So dia teriak. So haid itu adalah tangisan darah. Itu orang panggil apa dia teriakan darah tu, apa air mata darah. So air mata darah tu tak keluar di atas, dia keluar di bawah. So orang perempuan tu akan frust, maka secara biologi dia pun stres, dia rasa macam tak sedap badan. Okey, ini dia antara rahmat Allah Taala yang Allah Taala bagi kepada wanita. Itu haid.
Yang ketiga adalah umur. Orang perempuan 12 tahun, lelaki dia punya maksimumnya 15. Ada yang kata 18, tapi Syafi'i 15 tahun. So kalau kita tengok mimpi pun tak. Ini mimpi pun tak. Apa pun tak ada. Tengok umur. Perempuan 12 tahun kira balik. Baik. Lelaki 15 tahun kira balik. Tak payah kira mimpi tak mimpi. Sebab itu kadang-kadang ibu apa kena juga tanya, dah ada mimpi-mimpi apa tak? Sebab budak-budak tak faham. Dia kena kencing. Dia ada kencing macam budak zaman muda. Tapi dia rasa ya, masa kencing tu sedap. Itu bukan kencing, itu dia kena mandi. Sebab nanti sembahyang tak sah. Puasa sah. Kalau seorang tu berjunub, puasa dia sah, tak ada masalah. 30 hari dia puasa pun sah. Tetapi sembahyang ada problem. Kalau dia sembahyang, dia kena qada balik. Baik. Ini problem. So kita tengok umur 15 tahun kena cek. Sebab ini berkaitan dengan banyak ahkam syariah. Itu maksimum dia 15 tahun. Untuk orang lelaki ke perempuan atau lelaki saja? Perempuan 12, lelaki 15. Baik. Itu di antara alamat-alamat. Dan di antara alamat-alamat juga dipanggil suara parau. Dulu suara halus ya. Kita pun melawak, dah dewasa dah. Dan tumbuh halqum. Orang perempuan dah nampak tumbuhnya payudara. Dan dia pun akan demam, akan sakit. Itu perubahan biologi. Subhanallah, kalau kita belajar sains, biologi dan kita gabungkan dengan kefahaman fiqh, begitu cantik sekali syariah. Kerana sains adalah syariah, fiqh adalah syariah. Ilmu yang Allah Ta'ala gabungkan, yang Allah Ta'ala akan turunkan cahaya ke atas cahaya. Cahaya wahyu dan cahaya akal. So, ada soalan, boleh teruskan kepada panggilan? Mungkin ada pemanggil. Silakan, Haji Omar ni orang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai, alhamdulillah saya sihat. Dan juga Ustaz Dai dan Ustaz sihat ya. Ya, sihat alhamdulillah. Ya, ni Ustaz Fawaz Fazil ya. Saya nak tanya Ustaz mengenai perkahwinan di bawah umur ini Ustaz. Yang kita hebohkan ni selalu sangat ni. Jadi soalan saya, apakah garis panduan atau orang kampung saya sebut gad lain ni Ustaz. Orang kampung sebut gad lain? Dia sebut gad lain Ustaz. Jadi biarlah canggih sikit kan. Jadi gad lain ataupun garis panduan yang ditentukan oleh Islam. Berapakah umur sebenarnya yang boleh berkahwin? Apakah kadang-kadang ya Ustaz ya, ada kadang-kadang 15 tahun pun lelaki ni kita tak balik lagi Ustaz. Ada juga yang saya tengok ni. Jadi apakah sebenar, berapakah umur sebenar yang dikatakan boleh berkahwin dan bukan di bawah umur ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Haji Omar atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus Ustaz. Soalan ini soalan international. Ini bukan soalan kampung. Baik, dalam isu ini kita ada isu fiqh, isu fatwa dan isu perundangan. So saya bincangkan satu persatu. Fiqh 4 mazhab ataupun 8 mazhab. 8 mazhab ni masuk merangkumi Zahiriyah, Imamiyah, Zaidiyah dan juga Ibadiyah. Dan ini dipanggil mazhab-mazhab Islam. Walaupun sebagian mereka bukan ahli sunnah. Mereka menganggap perkahwinan bawah umur tak ada larangan berdasarkan hadis Aisyah berkahwin. Jadi hadis itu warid daripada Bukhari dan ketika itu umur 7 tahun, walaupun ada banyak tafsiran terhadap apa makna 7 tahun itu. Adakah 7 tahun itu selepas balik? Maknanya kalau selepas balik 12 tahun tambah 7 jadi 19. Ataupun hadis itu tidak sahih. So, tetapi hadis itu hadis riwayat Bukhari. So, bila bercanggah dengan uruf kita cuba mentakwilkan. Sebagai ulama mentakwilkan maksud 7 tahun itu maksudnya selepas balik. So selepas balik itu makna dalam usia 17-18 tak ada masalah lah. Okey. Dari sini fiqh mazhab Syafi'i mengharuskan perkahwinan kanak-kanak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i menyatakan tok wan tu boleh jadi wali kepada dua pihak. Cucu dia tu. Dia kahwin dia ijab dia qabul. Sebab dia wali al-jad, wali mujbir. So saya nikahkan saya terima. Dia buat dalam serentak. Sebab itu cucu dia. Okey. Tetapi zaman itu faktor tubuh badan juga menjadi satu kemungkinan yang orang rasa perkahwinan itu tak ada problem. Dan kajian-kajian kemasyarakatan tak ada dibuat. Tetapi kalau kita selidiki, saya pernah berjumpa dengan nenek-nenek yang dahulu kala yang kahwin umur 14 tahun. Anak mereka luar biasa, berbelah-belah. Ada tok saudara saya ni, tak tipu ni, cerita sanad pula. Kita tak tipu. Tok saudara sepupu pada tok saya, anak dia 24 orang. Masya-Allah. Ini mak saya cerita dulu, rahimahullah.
makan tu mendalam-dalam. Sebab tu kalau saya punya adik-beradik pun yang beripar dan sebagainya, ada 14 beradik. Sekarang ni seorang ibu dah stres masuk dalam AG, stres, ada seorang pun dah stres. Menunjukkan zaman dulu orang perempuan sangat kuat. Sebab saya ingat dulu nenek-nenek kita dulu jaga anak, jaga cucu, buat benda orang perempuan buat sawah. Sekarang ni buat ayak pun dah stres, penat. Sebab dunia terlampau memanjakan. So dulu orang perempuan kalau pergi sawah normal. Tarik lembu normal. Sekarang ni tak normal. Tapi panjat bukit boleh. Itu orang perempuan sekarang ni kita pun perimpala. Baik. Jadi kita melihat ada juga isu. Ada kajian yang menunjukkan kepada kes pelacuran yang dibuat oleh seorang profesor di USM. Saya hadiri seminar tersebut tahun 2013. Punca pelacuran banyak di Kelantan. Kelantan mereka kaji daripada tahun 1926 tak silap saya. Paper tu kena cari balik. Dan sampai 1970. Di antara punca pelacuran ialah mereka diceraikan dalam usia yang muda, tak ada pendapatan, akhirnya jadi pelacur. Tetapi yang menariknya, pelacur ini time semayang. Sebab mereka ni jadi pelacur bukan nak jadi jahat, tetapi adalah untuk mencari punca pencarian nafkah. So bila kita tengok ada problem, kaedah awal ini ditinggalkan, fungsi tidak ada, maka ulama dunia, bukan ulama Malaysia saja, saya pun terlibat dalam persidangan ni pada tahun 2019. Saya dilantik sebagai AJK panel syariah sivil dan kita bahaskan isu ini dalam AJK dia, ada mufti-mufti, ada ahli kuasa syariahnya. Jadi kita bahas bahawa kita tidak membenarkan perkahwinan bawah umur. Itu segi undang-undang. Kalau tanya fiqh sah. Tetapi kita ada maqasid syar'i. Berdasarkan qaul tabi'i yang tidak mensahkan perkahwinan melainkan umur 16 tahun dengan menafsirkan hadis Bukhari dan sebagainya, maka satu dunia hampir memperakui pendapat yang dulu dianggap sebagai ganjil, iaitu tidak boleh berkahwin bawah umur 16 tahun. Dan di Malaysia, tak silap saya, semua negeri memang meletakkan had 16 tahun baru boleh berkahwin. Kalau nak berkahwin bawah 16 tahun mesti dengan izin qadi. So mungkin dia tu dah mengandung, tak ada orang nak jaga, pembuktian, makna dia menyokong dia, bapak dia pun banyak duit dan sebagainya, berlaku kes macam di Kelantan dan sebagainya. Tapi tak ramai permohonan kahwin bawah umur ni di Perlis yang saya tahu tak ada. Masa tu masa bersidang tu lah. Mana sikit di Sabah ada, sebab Sabah banyak kes-kes di kalangan orang asli dan sebagainya mengandung awal, jadi mufti Sabah mengharuskan kita menyokong, sebab itu kita katakan zaman dia. Tapi dengan izin qadi lah. Okey. Kemudian sebagai negeri kata 18 tahun. Poin dia bukan 16-18, poin dia yang mana umur matang tu. Kita poin. Jadi saya katakan tak apa, 18 ke 16 ikut negeri lah, ikutlah. Tapi yang penting qadi tu izin. Tapi bagi saya, untuk perempuan lah dan lelaki, untuk di zaman sekarang ni, walaupun tak ada dalam undang-undang, elok kahwin umur selepas SPM 18. Supaya perempuan itu ni, saya ada tulisan saya kajian saya dulu, supaya perempuan ini dia ada punca pendapatan. Mana bila dia ada SPM, dia boleh kerja di Kani. Gaji pun dapatlah 1,500. Tapi kalau dia berkahwin masa PMR ataupun tingkatan 4, kalau dia diceraikan, susah sikit. Baik. So ini di antara kaid ataupun guideline yang penting. Tak habis, kita kena berehat dulu. Saya cerita ni hangat dan banget. Baik, insyaAllah. Kita memang nak benda ni, orang kata apa, bila kita nak bicara, dia rasa tak puas, rasa nak dengar lagi dan lagi. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, kita akan berehat seketika. Baik, lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat penonton setia Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan pagi ini yang menonton pada awal sehingga ke saat ini, saya kira mungkin dapat sesuatu manfaat
yang mungkin baru kita tahu, dan jangan lupa untuk kita cuba sampaikan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang mungkin baru bersama kita pada pagi ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fazil dengan perbicaraan kita mengenai fake balik. Jadi seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kami ataupun ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Baik, tadi sebelum kita berehat, Tuan Haji Omar bertanyakan mengenai persoalan kahwin bawah umur. Dan tadi Ustaz ada ceritakan mengenai guideline nak kahwin ni macam mana dari sudut undang-undang, fiqh, fatwa dan sebagainya. Cuma Ustaz, tadi kita berehat seketika, mungkin ada sedikit Ustaz nak sambung sedikit mengenai perkahwinan bawah umur. Jadi pada bawah umur ini secara fiqhnya tak ada masalah, tapi di segi fatwanya ramai ulama sudah memfatwakan tidak boleh berkahwin bawah umur kerana tidak mencapai maqasid al-Quran. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebab apa? Mereka walaupun mungkin balik 9 tahun, namun kematangan menguruskan rumah tangga itu tidak berlaku. Sebab itu matang dan balik satu benda yang berbeza. Hatta yablughul rushd, apa dia sebut atul yatama, yang sebut hatta apa yang sampai ar-rushd. Ar-rushd itu lebih daripada kematangan. Ulama Hanafi meletakkan 18 tahun. Makna dia walaupun dia balik tetapi 18 tahun tu umur kematangan. Syafi'i 15 sama. Ada ulama letak sampai 20 lebih lah, bawah 25. Jadi kita tengok di sini sebab itu kita tengok dalam jenayah pun 18 tahun sebagai satu pengukur. Kalau dia buat jenayah bawah 18 tahun dia tidak ada peruntukan undang-undang, melainkan setelah mana 12 hingga 18 dia ada peruntukan sedikit. Tapi kalau bawah 10 tahun tak boleh didakwa. Hanya mungkin jabatan kebajikan yang boleh nak asuh, makna dia ambil tindakan untuk dia dibela, dijaga, diperbaiki akhlaknya. Kalau dia bunuh orang pun tak boleh nak asuh ke mahkamah. Itu dia punya beza. Sebab tidak ada yang dikatakan kematangan. Berbeza dengan ibadat. Ibadat kita yang Tuhan. Dengan manusia ni kita proses kematangan itu kena lebih besar. Sebab itu kita tengok alhamdulillah Malaysia dia meletakkan satu undang-undang dalam di enactment mereka yang baik. Tidak boleh berkahwin di bawah umur melainkan dengan izin qadi. Jadi buat proses kalau qadi rasa okey. Tapi di sisi fiqh kalau mereka berkahwin sah. Cuma saya tak pasti adakah di Malaysia sahkan ataupun mereka hanya tidak mendengar. Kalau macam di Mesir dipanggil tidak boleh dibawa kepada mahkamah. Mana dia apa kahwin, siapa suruh kahwin. Tapi mahkamah tak dengar pengaduan kamu. So itu. Dari sudut perundangan kerajaan berhak memilih pandangan yang lemah. Kalau orang kata, Ustaz ini bukan mazhab Syafi'i, bukankah kita di dalam peruntukan undang-undang Mahkamah Syariah perlu dahulu mengadili suatu kes dengan mazhab Syafi'i. Dalam juga etika fatwa di Malaysia, dan saya pernah terlibat dalam dia buat dalam manhaj fatwa yang dibuat oleh JAKIM dulu. Kita juga menggariskan makna dia kita adalah mazhab Syafi'i. Makna dia kalau mufti-mufti nak fatwa dia akan cari mazhab Syafi'i dulu. Tak boleh selesai barulah cari 4 mazhab. So tetapi kenapa dalam kes ini mungkin orang bertanya, Ustaz, Malaysia ini beramal dengan mazhab tabi'in yang kami pun tak kenal ulama tu. Ini yang dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pemilihan hukum daripada pemerintah ataupun hakim itu sendiri telah mengurangkan dan telah mengangkat khilaf di kalangan mufti dan di kalangan mazhab. Kerana kuasa dia ilzam. So di sini kita melihat kita ada fiqh siasah syar'iyah yang bagi saya ialah kalau kita ada anak pun buat apa berkahwin awal lagi tak matang lagi. Cuma kadang-kadang orang menganggap itu sunnah, dan saya akan huraikan kenapa kahwin kanak-kanak tidak dikatakan sunnah. Sebab yang pertama dia adalah khusus. Kalaulah Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Khadijah itu umur 7 tahun. Itu dinamakan sebagai khususiat. Mana itu hanya hukum dikhususkan kepada Rasulullah yang tak dikhususkan kepada orang lain. Sama seperti orang kata sunnah kahwin dengan wanita tua kita muda. Itu bukan sunnah, itu adalah khususiat. Kerana sunnahnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kahwin dengan anak dara. So itu adalah sunnahnya. Selain daripada itu adalah harus. Maksudnya kalau orang kata isteri saya tua saya ikut sunnah Rasulullah, tidak. Itu adalah khususiat. Itu adalah
itu hanya khas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kalau suami terlampau muda, isteri dia tua, itu tidak mencapai maqasid ilfah. Makna dia kemesraan tu tak berlaku sangat. Dia tua sangat. So kita kena faham, tak semua, sebahagian kecil daripada tindakan Rasulullah itu tidak mencerminkan kepada sunnah ammah. Maksudnya tak perlu kita ikut. Kerana itu berkaitan dengan Rasulullah sahaja. Jadi kita kena faham. Baik. Jadi apabila perkahwinan dengan kanak-kanak ini bukan sunnah, ia menjadi harus. Dan harus ini boleh diikat oleh kerajaan sekiranya dia mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. So apa yang dibuat di Malaysia ni adalah syariah compliant, dan insya-Allah itu di antara perkara yang saya ingin terangkan di sudut fiqh, perundangan dan fatwa. Si perundangan dan fatwa mereka tidak luluskan. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan, itu sedikit sebanyak mungkin kita dah ada sedikit kefahaman, dan mungkin juga kita ada benda-benda yang kita nak tahu selama ni dan kita dah terjawab tadi. InsyaAllah kita akan bicarakan lagi mengenai fake balik ini sebentar lagi. Kita akan berehat seketika. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita hari ini, fake balik. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Fadhil Ustaz, panel kita Ustaz Fazil panjang lebar ceritakan bukan dari sudut undang-undang, bukan dari sudut fatwa, fiqh menyeluruh. Mana kata mungkinlah ada kefahaman kita faham dari segi fatwa ataupun mazhab Syafi'i, tapi ada benda-benda yang tidak sesuai diamalkan di Malaysia dengan keputusan yang ditetapkan oleh mufti dan juga hakim dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, ini sangat penting untuk pengetahuan am kita, peribadi kita, untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari kita. Tanpa selengahkan masa, saya nak ambil soalan seterusnya daripada Facebook, daripada Casey. Assalamualaikum Ustaz Naim dan juga kru TV3 dan TV9 dan juga sahabat Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik itu bila mencapai tahap dewasa, bagaimanakah jikalau budak lelaki atau perempuan yang sudah dewasa tapi perwatakan mereka seakan kebudak-budakan lagi, seperti kanak-kanak lembab, Down syndrome dan OKU. Bagaimanakah tahap umur balik mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Soalan bagus Ustaz. Mana kata sangat bagus, sangat bagus soalan ni. Yang pertama kita kena bezakan di antara berakal dengan baligh. So budak-budak walaupun kata dia ada dia OKU ataupun Down syndrome, dia baligh. Mana bila balik, dia ada benda-benda yang kalau dia ada possibility untuk buat, dia kena buat. Tetapi dia tidak ditaklifkan kerana dia tidak berakal. Namun, tahap Down syndrome ataupun OKU ini tidak sama. Tahap mental tak sama. Ada yang macam gila, maka dia tidak diwajibkan. Okey. Ada yang mana dia sedar, dia boleh faham, cuma mungkin macam keanak-anakan. Dia terlampau hyper sangat, terlampau gairah sangat. So, dalam keadaan dia masih waras, dia faham solat, dia boleh baca Fatihah, dia diwajibkan sembahyang. Tapi mungkin kewajipan-kewajipan dia tidak wajib. Dululah orang berperang dan sebagainya. Namun orang macam tu kita kena tengok dulu, cek dulu dia punya mental dia apa tahap kefahaman. Setengah orang ada yang penyakit mental tanpa sakit pun dia ambil dadah lah, dia ambil. Cara macam tu pun juga sekarang ni orang ambil apa ganja, macam-macam, ada ganja dan sebagainya. Kalau dia ada masalah mental, dia teruk macam mana pun, tetap hukum taklifi tidak gugur. Kerana dia bukan datang daripada Tuhan, dia buat sendiri. Itu usaha dia sendiri. So, benda ini berhajat kepada case by case. Tapi macam orang tadi, kalau dia memang tak ada langsung kematangan, maka digugurkan. Maknanya dia tidak faham. Sama seperti orang gila. Itu jawapannya. Baik. Ustaz, kita nak ambil pemanggil yang bertuah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hayati, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam, Da'i. Ya, teruskan dengan soalan Puan Hayati. Ya, silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat nak tanya, ada silakan. anak sahabat Kak Yat, dia umur dia dah 8 tahun lebih, lepas tu dia datang haid, tapi on and off Ustaz. Dalam setahun tu dalam 2 ataupun 3 kali macam tu. Jadi Kak Yat nak tahu macam mana kita nak membezakan tu penyakit atau gangguan hormon. Sangat bagus, sangat bagus. Terima kasih kepada Puan. Ustaz, lagi satu Kak Yat nak tanya.
Nak tanya sebab Kak Yat dah minta izin dengan penerbit. Okey. Macam mana kalau seorang kanak-kanak lelaki tu dia dah umur akhir balik tapi dia belum berkaitan Ustaz, belum bersunat. Jadi macam mana hukum dia kalau dia pergi solat jemaah Ustaz? Sangat-sangat bagus. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Puan Hayati atas soalan mereka. Ada dua soalan. Yang pertama, 8 tahun tapi jarang-jarang datang haid dalam masa setahun, adakah penyakit ataupun tidak? Yang kedua, lelaki dah akhir balik tapi tak bersunat. Silakan. Betul. Soalan yang pertama itu berdasarkan dhabit ataupun konsep ada bila bermulanya umur haid. Umurnya 9 tahun atau kurang sedikit, macam 8 tahun, 10 bulan, 11 bulan. So kalau dia awal 8 tahun itu dia tak panggil darah haid, itu dia panggil darah fasad. So sebab itu dia datang sekali-sekala. So dalam keadaan sedemikian itu bukan darah haid sebab ovari dia belum menghembaskan lagi ovum. So itu darah kotor, hanya perlu dicuci sahaja. Saya harap itu jawapan yang jelas. Tapi kalau dah dekat dengan 9 tahun, itu boleh kita consider sebagai darah haid. Kalau lah berlaku jarang-jarang, dia follow yang tu lah. Tapi dapatkan juga rawatan doktor sebab takut ada apa-apa masalah untuk doktor cek apa dia punya problem dia. So itu jawapannya. Yang kedua berkenaan dengan khatan. Khatan ni ada, perlu kita lihat. Khatan dalam mazhab Syafi'i dan fatwa di Malaysia, tak silap saya pada 1981. Muzakarah fatwa telah menyatakan hukumnya adalah wajib ke atas lelaki dan wanita. So tiba-tiba dia balik, dia tak khatan lagi, maka dia kena khatan sendirilah. Jadi kewajipan itu terlepas. Tapi problemnya umur dalam umur 15 tahun tu bukan ada duit lagi. So ibu bapa dia kena tolonglah. Tapi kalau dia tak buat, maka berdosa time balik itu. Sebab bila dia umur balik, yajibu 'alal faur, dia mesti wajib segera buat. Walaupun tak menjejaskan solatnya, sebagian ulama kata terjejas, takut air kencing, tapi dia boleh tarik sikit kulit dia, cuci dalam dia. So itu apa cara dia. Jadi seeloknya selepas bersalin tu dalam usia 2-3 hari dah khatan. Sebab dia punya kesembuhan dalam masa 2-3 hari dah sembuh, kulit semua elok. So bila kita khatan dia terlampau masa umur 7 tahun, ialah nak sembuh, dia buah merata. Kemudian tambah ada umur balik lagi lah. Tetapi sekarang ni prosedur bagus, kita pergi klinik, dia bius. So dia ambil masa dalam seminggu hingga 2 minggu, insyaAllah akan sembuh. So ketika balik, dia tak dikhatankan, wajib dia pergi khatan sendiri. Tapi realitinya dia tak boleh pergi khatan sendiri. Dia masih 15 tahun. Klinik pun tak juga dia izin daripada ibu bapa. So ibu bapa kena bawa pergi lah ketika itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, bila kita bercerita pasal balik ni, saya tengok soalan di Facebook, orang kata berderu. Oh iyalah, benda ni bukan kita cerita di alam maya, tapi di alam realiti. Semua tertanya-tanya. Jadi soalan seterusnya daripada Razali Ismail, dia tanya, apakah persediaan ibu bapa yang menghadapi anak mereka yang akhir balik? Baik. Yang kedua, apakah seorang remaja yang akhir balik akan berubah perangai dan tingkah laku? Jadi persediaan ibu bapa terus Ustaz. Ya, sebab itu kita katakan ibu bapa perlu melengkapkan dengan ilmu. Sebab bila dia balik, dia ada satu sikap yang dipanggil umur IQ. Dalam psikologi dibahaskan bila wujudnya umur IQ. IQ ni maksud dia dah matang. Mereka menyatakan umur 18 tahun. So dalam fasa 15 ke 18 itu dia panggil sin budak-budak yang kata kajian di Amerika dia macam matahari. Dia punya aktif dia. Kita pun pernah remaja, kita pun tahu kita punya aktif dia luar biasa. Kita heran tidur pukul 2 bangun awal boleh. Kita boleh melakukan benda yang luar biasa. Sebab umur kita tu macam kemuncak matahari yang ada tengah hari tu. Dia panas betul-betul. Sebab itu usia begitu, kalau tersiap langkah teruk masyarakat. Jadi macam ni ibu bapa nak buat, kena berkawan dengan mereka, kena bercakap dengan mereka, kena bersohbah dengan mereka, kena bawa mereka jumpa orang soleh, belajar, siahah, pelancongan juga di antara pendidikan. Melancong tempat-tempat yang mendatangkan kesedaran kepada mereka. Kalau ada wang, ajak mereka pergi umrah. So sebab pendidikan ini dia bukan sehari. Pendidikan ini dia adalah makan masa bertahun-tahun. Dan remaja ini dia suka berbincang dalam bentuk berkawan. Sebab itu kita tengok remaja ni suka sembang kawan, walaupun kawan ni tak beri penyelesaian. Tetapi kawan dia boleh respon. Maka kewajipan ibu bapa ialah mendengar, menjadi good listener kepada mereka, dan dalam masa yang sama memberi panduan kepada mereka supaya mereka tahu hala tuju. Sebab kalau mereka tidak tahu hala tuju, itu akan mendatangkan problem kepada ibu bapa. So persediaan adalah mengenal psikologi remaja. Baik.
Dan ini di antara benda yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ayyuhas syabab man istata'a minkum al-ba'ah faltazawwaj. Bila Rasulullah mengenal pasti masalah remaja di zaman Rasulullah nak kahwin. Rasulullah siapa yang mampu berkahwin. So juga dibincangkan dalam umur begitu, nanti dia umur 18 mereka akan terangsang dengan wanita berkahwin, maka di situlah ibu bapa kena mengambil berat tentang nafsu mereka. Untuk mendidik mereka supaya tidak terlibat dalam penzinaan dan seumpama dengan dia. Jadi ini pendidikan yang sangat mencabar. Orang kata sangat mencabar sebab apa? Ketika itulah budak-budak boleh jatuh dan boleh naik. Kalau mereka dididik dengan cara Islam, insya-Allah mereka akan berbakti kepada ibu bapa. Tapi kalau mereka terbabas, bukan tak boleh kembali, ia merupakan cabaran yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan tingkah laku. Dia akan berubah sebab perubahan ini, manusia ni dia ada trigger yang menjadikan dia berubah. Faktor sekeliling, faktor keluarga, faktor di sekolah, faktor alam. Sebab dia panggil dalam Ibn Khaldun sebut apa? Al-insan ibnul bi'ah. Manusia ni anak kepada environment. So bila dia tengok environment dia, suasana di kampung, di bandar, dia akan membentuk cara dia berfikir. Dan ketika itulah ayah dan ibu kena berdialog. Apa yang kamu faham, kena bertanya minat, potensi dan sebagainya, supaya kita boleh mengarahkan mereka ke arah yang bermanfaat kepada agama dan kepada keluarga kita. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak ambil pemanggil yang seterusnya, Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail, apa khabar? Alhamdulillah, Zahar Naim. Ya, teruskan. Soalan saya begini, tanya Ustaz. Ya, silakan. Apakah konsep fiqh balik pergaulan di antara lelaki dan perempuan di dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis? Allah, soalan yang sangat saya pun tak terlintas soalan ni. Bagus. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas soalan diberikan mengenai pergaulan. Ya, sebab itu kita melihat bila umur 10 tahun, Rasulullah suruh asingkan tidur. Walaupun mereka tak wajib lagi tidur asing, tapi ibu bapa kena diwajibkan mengasingkan mereka. Sebab itu kalau dari segi mimbabil muqaddimatil wajib, developer rumah, mana-mana yang buat rumah, perlu adakan 2 bilik atau 3 bilik. Sebab budak lelaki boleh duduk ruang tamu lah. Tapi paling bagus ada 3 bilik. Supaya, tapi kalau macam tak nak bilik pun okey, sebab dia boleh duduk, orang bujang duduk. Tetapi makna dia mesti rumah yang 3 bilik tu kos rendah. Lepas tu kita sarankan kerajaan dan developer ni mesti ada satu minda di sana macam mana nak bentuk kos-kos rendah kepada mereka yang berkahwin, dihadkan pada mereka yang berkahwin tapi gaji rendah, supaya nanti pembesaran anak itu terjamin. Sebab kadang-kadang berlakunya kes sumbang mahram, dia tidur sekali dengan kakak dia. Kemudian terdedah kepada gamak cinta sana, cinta sini. Gamak drama ni cinta luar biasa. Cinta tak tahu nak kata, cinta lain daripada orang lain. Tapi solok tengok, tapi tak berlaku dalam dunia kita. Jadi dia terangsang. Tiba-tiba kakak dia pakai berkemban dan sebagainya, dia terangsang. Akhirnya dia melakukan benda itu bukan kerana dia suka kakak dia, tapi dia nak melepaskan nafsunya. Itu yang berlaku kepada bapa tiri dan seumpama dengan dia. Sebab dia bukan dia suka ke anak dia, tapi dia tak ada ruang. Jadi ini di antara kewajipan yang pertama, asingkan tempat tidur. Kemudian maka bila dia baligh, dia kena pakai tudung kalau lah seorang anak perempuan. Dia kena jaga batasannya, tidak boleh berkhalwat. Undang-undang perempuan dengan lelaki, iyakum wadukhul ala, hindarilah apa dia masuk berkhawat ke alam nisa. Jadi hukum khalwat adalah benda yang sangat penting di kalangan remaja. Kadang-kadang mereka study group. Tapi dua orang di taman, di macam-macam. Jadi ini di antara benda yang perlu mereka tahu. Saya salah sebab syaitan akan ada. Syaitan akan mengganggu dan merangsangkan syahwat. Dan akhirnya daripada study group jadi study lain. So ibu bapa kena pastikan mereka mengetahui undang-undang khalwat diharamkan kepada mereka. Apa definisi khalwat? Definisi khalwat adalah berdua-duaan di tempat yang mereka boleh berzina. Itu. Jadi itu di antaranya. Yang ketiga, mereka tidak boleh bergaul bebas. Maknanya nak balik tengah malam. Dan saya cadangkan kepada kerajaan, kepada mereka-mereka yang ada kuasa syarikat dan sebagainya, janganlah biar anak-anak dara dia kerja sampai malam. Kadang-kadang kena makan sampai 2 pagi, 1 pagi, tengah malam duk ada lagi di kaunter. So saya tak katakan benda tu haram, saya bukan mufti, tetapi naratif begitu tidak bagus dalam pembentukan anak-anak dara Malaysia. Baik. Perlu mereka siang bekerja di waktu siang, mereka daurat tu kira lain lah. Tetapi secara amnya
saya tidak bersetuju kalau perempuan itu bekerja sampai lewat malam. Dan ini sangat membuka ruang kepada kefasadan. Kena sambung nanti TV. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, banyak yang kita bicarakan ni. Makin lama makin hangat perbincangan meja Tanya Ustaz pagi ni, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tamat di TV3 dan kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Biar tahu, jangan keliru, insyaAllah. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Topik perbincangan kita pagi ini, fiqh balik bersama dengan Fadil Ustaz Fawaz Fazil. Terima kasih saya ucapkan buat penonton setia Tanya Ustaz yang baru bersama kita pada pagi ini. Saya ucapkan ahlan dan juga selamat datang kepada program Tanya Ustaz. Mudah-mudahan pagi ini kita baru buka ni, sekiranya terlepas, mungkin ada persoalan-persoalan yang kita nak tanya dan mungkin Fadil Ustaz dah jawab, kita boleh ke Facebook Tanya Ustaz untuk lihat rakaman ataupun rakaman secara langsung yang akan disediakan di Facebook Tanya Ustaz, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita berbaki setengah jam di TV9. Sekiranya ada beberapa soalan ataupun ada kemusykilan, boleh terus hubungi kita ataupun terus ke Facebook Tanya Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan, insya-Allah. Baik, tanpa sedangkan masa, kita nak ambil soalan daripada Facebook, daripada Ma'itun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nak menangani emosi anak remaja di awal balik? Emosi kadang-kadang tak stabil disebabkan perubahan hormon, utama bagi remaja perempuan. Mohon pencerahan. Jadi, baik, ini satu benda yang penting kita mengenal punca. Satu benda itu kita, kadang-kadang kita merawat punca kita tak tahu. Apa perubahan itu? Adakah biologi? Yang perlu kita jumpa doktor pakar untuk merawat dan bagi ubat penenang kepada dia. Sebab semua benda, kita punya kefahaman seorang Muslim, semua penyakit ada ubat dia. Sebahagian sains dia kata tak ada ubat. Kita sentiasa beriktikad selagi kita ada hidup akan ada ubat. Termasuklah HIV ke kencing manis ke apa ke, tetapi mungkin tak jumpa lagi. Itu dia punya problemnya. So untuk rawatan terawal, kalau kita tengok emosi tak stabil, kita boleh jumpa doktor sakit jiwa dan sebagainya. Bukan maksud dia tu sakit jiwa, tapi mereka mempunyai rawatan-rawatan yang baik untuk menenangkan. Dan juga kita boleh jumpa kaunselor bagaimana nak mengawal urusan. Ini juga termasuk di dalam kewajipan syar'i, iaitu kita menguruskan anak-anak. Sebab itu dalam umur kanak-kanak pun, sebelum balik, ibu bapa kewajipan dia mesti memperkenalkan diri mereka sendiri. Kalau dia anak lelaki, dia kena tahu dia tu anak lelaki. Sebab kadang-kadang dia tak faham fungsi dia. Dia pergi jadi pondan, dia pergi jadi tomboy. So kita dalam usia 5 ke 6 tahun, ibu bapa kena test. Dia ni minat perempuan tak? Macam mana kita nak tahu lelaki ni minat perempuan? Bila datang kawan kakak dia ataupun mana-mana orang perempuan yang agak cantik, dia jadi hero. Dia macam nak menunjuk dia punya kehebatan dia. Itu makna dia ada potensi jadi lelaki. Okey, kita rasa selamat. Tapi memang orang perempuan pun dia tak tahu lah. Itu ada problem, kena check balik. Kena ada rawatan susulan. Kemudian perempuan pula kalau datang orang lelaki, dia rasa malu. Dia sembunyi belakang pintu dan sebagainya. Itu menunjukkan dia tu ada sifat kewanitaan. Namun apabila datang orang lelaki, dia duk main di depan tu, itu takut ada problem. So itu sebelum balik. Bagaimana selepas balik, perlu ada pantauan, dialog dan sebagainya. InsyaAllah kalau kita bercakap dengan mereka, ada penyelesaian. Tetapi kalau kita biar mereka, tak ada penyelesaian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita nak terus ambil pemanggil yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Spina, apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, macam ni kan, kalau kita ambil anak angkat tu, daripada kecil memang kita macam aurat tu apa semua okey kan. Tapi bila dah balik tu, sedangkan dia tak tahu yang dia tu anak angkat, macam mana nak atasi masalah tu kan. Tiba-tiba dia tak boleh pula nak bersentuh ke. Macam mana caranya yang terbaik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, soalan yang saya rasa
sangat sensitif dan sangat penting untuk masyarakat kita yang banyak mengambil anak angkat. Yang pertama, disunatkan kepada mereka bila ambil anak angkat, kalau bawah umur 2 tahun, susukan mereka. Maka ambil pil, jumpa doktor untuk nak rangsangkan, stimulate. Jadi dia boleh menyusu anak tersebut dan jadi anak susu. Dan itu penyelesaian dia. Ataupun carilah adik-adik dia yang mungkin baru beranak bagi menyusu. Jadi walaupun dia anak angkat tapi anak saudara susu. Okey. Tetapi kalau tak mampu juga, maknanya bila dia balik, sebab itu penerangan itu jangan tunggu masa balik. Perlu dalam usia 12 tahun, ceritakan kepadanya walaupun dia memang berat untuk terima, tetapi anggaplah kata ini semacam ayah sendiri, mak sendiri. Namun kita ada batas. Mana dia kena mula pakai tudung, dia kena mula menjaga batasan, tidak boleh berdua-duaan. Jadi ini benda-benda yang terpaksa dia telan. Memang berat, namun nak buat macam mana dia rasa macam ayah dia, sebab ayah itu yang mendidik. Kadang-kadang walaupun ayah itu ada ayah kandung, bila dia tak mendidik, anak tak sayang. Sebab ayah ni adalah ayah yang kita sayang, orang yang mendidik kita. Walaupun dia bukan ayah, dia tok wan kita, dia pak saudara, tetapi dia mendidik kita, kita akan sayang dia. So di situ kita kena tahu batas-batasan. Jadi hak Allah didahulukan daripada keinginan mereka. Ketika itu puan kena bersabar dan mulakan daripada sedikit demi sedikit. Cerita dulu ada anak kena buat benda ni, nak kena buat cerita. Ada dulu buat anak dia sayang macam anak dia sendiri, walaupun dia bukan ayah dia, bukan mak dia, tapi mereka saling rapat. Jadi benda tu dia kena ada stimulate dulu, rangsangan supaya nanti bila dia terima, oh bukanlah mak ayah atau mak angkat dia benci dia. So itu di antara cara untuk kita nak mengendalikan isu-isu sebegini. Baik. Seterusnya Ustaz, kita nak ambil soalan daripada Facebook. Muhammad Izzuddin. Allah SWT telah menjadikan balik itu sebagai salah satu tanda sempurnanya akal seseorang itu. Bagaimana pula dengan had umur bagi anak-anak yatim itu wajib dinafkahkan? Dan adakah ianya ada kaitan dengan umur baliknya? Ya, betul. Mereka wajib dia punya tamat tenor anak yatim itu bila dia balik. Namun kita ada kasih sayang, maknanya walaupun dia balik tapi kadang-kadang mungkin tak ada punca pendapatan. Mungkin mereka belum matang lagi. Kita berusaha sebagai seorang insan yang lemah. Namun untuk dikatakan yatim, makna dia harta dia tak boleh urus sendiri, orang yang kena urus, itu dalam usia dia belum balik. Bila dia balik dan matang, hartanya bapa saudara ataupun datuk kena kembalikan balik kepada mereka. Setelah mana dibawa kepada amanah raya dan sebagainya. So ini di antara benda yang poin-poin yang sangat penting, sebab balik itu adalah tanda kepada dia berhak menguruskan kehidupan dia, walaupun dalam masa yang sama kita boleh bantu mereka. Baik. Ustaz, ni ada satu soalan yang saya kira mungkin ada yang tak keliru dengan soalan-soalan begini. Tadi kita ada bincang, kita start sekali lagi. Islam memberikan kebebasan kepada Muslim yang akil balik untuk berkahwin atau mengira had umur, dan pada masa yang sama wali juga mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan perkahwinan anak perempuan. Adakah wajar pihak berkuasa agama campur tangan dalam menentukan had umur budak akil balik untuk berkahwin? Silakan Ustaz. Asalnya dalam perkahwinan pihak berkuasa tak ada hak, sebab ia merupakan hak individu dan hak keluarga. So kalau itu yang kita baca dalam sejarah Islam, tetapi apabila berlaku kefasadan, dia bukanlah campur tangan, dia kawal je supaya tidak berlaku perkahwinan bawah umur. Itu pun kalau nak kahwin pun kena minta izin qadi. So umur yang sesuai, seperti mana saya katakan, umur matang dalam usia 18 tahun ke atas, itu pun kalau boleh up lah sikit supaya dia belajar ilmu, paling kurang umur diploma lah 21. Supaya nanti kalau apa-apa terjadi, dia ada orang kata apa, security lah. Sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan. So 18 tahun ke atas itu pada ijtihad saya adalah umur yang bagus, kerana dia ada SPM, dia ada peluang pekerjaan, walaupun gaji minimum ada 1,500 ataupun 1,200, dia boleh hidup. Yang penting biar ada orang kata punca, dia ada sandaran untuk hidup. Kemudian kalau dia nak bercerai, kalau suami dia mati, dia boleh bekerja. Jangan berkahwin bawah umur 18. Ini bukan satu benda pengharaman, tapi jangan itu dalam bentuk nasihat, kerana banyak risikonya. Baik. Ini tuan-tuan dan puan, banyak Al-Fadhil Ustaz dah menghadiri banyak persidangan, dan ini antara perkara-perkara yang Ustaz nasihatkan kepada kita, dan mudah-mudahan bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita nak ambil pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ilyas, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad baik.
Dan Ustaz, teruskan dengan soalan. Ya. Soalan saya bagaimana pula ni Ustaz ada setengah-setengah keluarga tu ada anak-anak yang kadang selalu rapat dengan ibu, contoh anak lelaki akan tidur bersama dengan ibu. Dan juga anak perempuan pun kadang-kadang kita yang terlampau manja pun ada yang tidur dengan ayah. Aduh. Cara untuk menangani perkara tersebut. Harap Ustaz bagi pencerahan sikit lah. Baik. Terima kasih. Soalan yang bagus. Kalau kanak-kanak tak ada masalah, tetapi bila dia mencapai umur anak gadis, 8 tahun, 9 tahun, elok tidur berasingan. Ini yang dinamakan sebagai pentarbiahan. Pentarbiahan itu makna ada ketegasan. Maknanya berlawanan dengan kehendak kita. Kalau setakat macam bermanja, tak apa. Ini tidur ni masuk tidur waktu malam itu. Ada kadang-kadang dia nak main manja duduk atas katil tu dia peluk Ustaz, itu tak apa, normal benda tersebut. Tapi ini tidur apa dengan mak dia, anak lelaki itu sampai ke subuh. Kemudian tidur dengan ayah dah sampai ke subuh, itu yang tidak mahu. Kerana macam mana pun syariah dia melihat, walaupun mungkin ada individu yang tak ada kesan, tetapi dia melihat kepada makro. So bila melihat kepada sistem masyarakat macam itu tak bagus, sebab nanti dia berkahwin pun dia masih teringat pak dia. Dia nak tidur dengan pak dia. Susahlah untuk lagi dia. So begitu juga dengan suami. So ibu pun dia mesti ada masa untuk jaga bapa dan suami dia. So kalau kita ganggu time tu, mungkin mereka tidak dapat bersama dalam keadaan yang normal. Jadi di situlah syariat melihat pentarbiahan, memperkenalkan gaya tidur cara Islam itu perlu didedahkan kepada anak-anak, dan ia mengambil masa. Maknanya dalam usia 12 tahun dia tak bagi, cakap lemah lembut. Jadi lama-lama dia faham. Kalau setakat nak main berehat, okeylah. Tapi bila waktu malam kata masa dah tamat, kamu kena tidur di tempat kamu. Sebab ini adalah pendidikan masa depan. Apa yang digariskan oleh syariah tuan-tuan dan puan-puan adalah pendidikan masa depan mereka. Baik. Itu mana kata kena ada training ataupun bagi tahu dan sebagainya. Benda itu sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan teruskan perbincangan kita, tapi kita akan berehat seketika. Mari lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik perbincangan kita fake balik bersama Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fazil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan topik pagi ini dapat memberikan kita satu pencerahan ataupun satu sudut pandang yang baru bagaimana untuk kita menjaga zuriat keturunan kita dengan lebih baik, persediaan lebih baik, insya-Allah. Baik, Ustaz, saya ada tertanya-tanya bila saya tengok ada kawan-kawan duk tanya ni mengenai apa persediaan sebenarnya awal umur 12 tahun, apakah ilmu fiqh yang patut kita terapkan kepada mereka? Silakan. Itu soalan yang sangat baik bila ulama berkata bila seseorang itu wajib belajar. So bila dah baligh ataupun kita katakan nak baligh, ilmu apa? Ilmu akidah, supaya dia yakin, dia percaya kepada Allah dengan keupayaan akal dia, bukan kerana ibu bapa dia. Maka dia sendiri yang menerima logik kewujudan Tuhan itu. Itu yang pertama. Kemudian ilmu syariah, ilmu fiqh. Fiqh ni kata ulama selepas akidah itu yang paling utama, sebab semua kehidupan kita ni mesti kita tahu halal dan haram. Jadi keadaannya taharah. Taharah yang paling penting sebab ramai orang tak belajar buat taharah. Kebersihan diri, cara cuci najis, cara mandi wajib. Dia pakai mandi begitu saja. Kencing pun pakai cuci macam tu saja. So ini di antara benda yang perlu diajar oleh ibu bapa. Kalau ibu bapa tak mampu, wajib hantar kepada guru. Kalau guru tak dekat rumah, kena cari yang di luar. Tapi zaman sekarang ni jangan bimbang. Pengajian online ada, pengajian di mana-mana. Jadi kalau jumpa ibu bapa, sebab kita tahu di zaman sekarang ni tak semua ibu bapa mampu mengajar. Walaupun dia tahu, tapi keupayaan dan masa untuk mengajar itu tidak ada, wajib dia jemput guru datang ke rumah ataupun pergi ke rumah guru. Dia buatlah macam mana pun, yang penting dia belajar. Kemudian yang ketiga, ilmu akhlak. So akhlak ni diajar di Jepun.
Sebab tu akhlak ni sangat penting kerana akhlak ini akan menjadikan dunia aman. Jadi akhlak apa yang kita kena belajar? Asas, iaitu akhlak tawaduk, akhlak rajin, ya, akhlak bercakap dengan baik, kemudian menjauhi sifat takabur, riak dan ujub. So bila dia faham, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh sombong, maka dia akan menjadi remaja yang berkualiti. Dan ini pantauan, sebab ibu bapa tidak boleh hanya pantau di sudut akademik saja, tapi mesti pantau di sudut tindak tanduknya. Dia adakah sombong? Mungkin ayah dia kaya, dia sombong dengan kekayaan ayahnya. So ayah dia mesti disiplinkan dia supaya menjadi orang yang sentiasa sayang. Sebab kita orang Islam ini adalah seorang yang ilfun wa ma'lufun, penyayang dan disayangi. Ini garis panduannya. Baik. Berkaitan dengan ilmu tu Ustaz, saya tertarik dengan soalan di Facebook. Ditanya, di zaman teknologi kini segala maklumat boleh didapati dengan begitu mudah. Adakah sesuai bagi ibu bapa menggalakkan anak mereka mencari maklumat yang sesuai tentang balik dalam media elektronik seawal mungkin sebelum mencapai umur? Mana kata hampir cari sendiri lah dekat dalam ni YouTube ke apa ke, boleh ke? Baik, bagi saya semua benda kena ada kawalan. Sebab budak-budak ini dia belum mencapai tahap kematangan yang sempurna. So walaupun dia suruh, tetapi suruhan itu dalam bentuk kawalan. Ayah kena cek juga apa yang dia tengok. Sebab maklumat ini beza dengan ilmu. Maklumat ni ada yang baik, ada yang buruk. So kalau dia dapat maklumat yang buruk, apa yang akan terjadi kepada dia? So kena bezakan di antara general acknowledgement, iaitu maklumat, dan juga ilmu. Ilmu ni yang membimbing kita. So kalau kita dedahkan dengan ilmu, insya-Allah dia selamat. Tapi kalau dedahkan dengan maklumat, itu yang bahaya. So sekarang ni remaja ataupun kanak-kanak bukan terdedah kepada ilmu yang kita ajar sekarang ni. Tetapi maklumat ni macam-macam, yang ada pada IG, yang ada pada FB, semua orang bercakap, semua orang bercerita, semua orang menceritakan kekayaan dia. Itu maklumat. Kekayaan orang ni, sikap orang ini, pergaduhan orang ini, itu adalah maklumat yang boleh merosakkan dia. Jadi macam mana pun perlu ada kawalan. Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, daripada Muhammad Faizal bin Ahmad daripada Facebook. Bagi anak yang baru memasuki alam remaja balik, adakah ibu bapa perlu terangkan tentang ilmu seks supaya mereka dapat bimbingan betul dan dapat membezakan mana yang betul dan mana yang salah serta kesan buruk jika terlanjur melakukannya? Baik, ini yang dikatakan pendidikan seks adalah satu benda yang penting diperkenalkan dalam bentuk pembelajaran, pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Cuma mungkin term itu orang tak gemar, tak apa, tukarlah apa pendidikan, apa yang pendidikan kemanusiaan ke. Sebab kalau tak ada langsung, mereka akan belajar underground. So ibu bapa mesti menerangkan pada kadar yang diperlukan. Perhubungan yang baik adalah dengan berkahwin, perhubungan yang jahat bila tidak berkahwin. Sebab dia benda sama sahaja. Sebab itu di zaman Rasulullah sudah ada pendidikan seks. Dan kita perlu memperkenalkan di sekolah dalam bentuk perkahwinan yang pendidikan seks yang membawa kepada nilai akhlak. Mana dia berkahwin, kemudian hubungan yang baik, bukan dengan cara bebas, dengan kita berkenalan. Sebab kita sekarang ni happy go lucky, kita ni zaman pada generasi Y, Z, kita pun tak tahu. Jadi kita biarkan mereka terkapai-kapai kelemasan. So perlu ada pendidikan seks, tetapi dalam bentuk ibadat, dalam bentuk muamalat, dalam bentuk perkahwinan, bukan dalam bentuk seks yang dikenakan di barat, bebas memilih pasangan masing-masing. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, bila kita cerita pasal akhir balik ni Ustaz, tentulah ramai di antara kita ni cerita bab akhir balik ni tanda dah boleh kahwin. Betul. Tanda orang tu matang. Cuma Ustaz, kadar kematangan orang yang dah akhir balik ni, ramai yang orang kata apa, hang ni macam tak akhir balik ke? Adakah perlukah dia kewarasan yang menandakan dia akhir balik, ataupun benda tu tidak ada kena mengena dengan isu akhir balik ni? Dia beza. Balik untuk menerima taklif. Kebatangan ni untuk beberapa undang-undang seperti bermuamalat, seperti kalau kita nak buka, nak bebas, nak ambil kad kredit pun umur 18. So tengok dia beza tu. Balik dia untuk ibadat. Selalunya. Tetapi umur matang ni untuk kita nak melaksanakan tanggungjawab dalam muamalat dan dikenakan sebagai undang-undang jenayah. Jadi kematangan ini bermula insya-Allah pada umur 18 tahun yang dinamakan sebagai IQ. So bila kita umur 18 tahun, interaksi kita berlainan dengan interaksi kita masa kita form 3.
macam budak-budak walaupun kita balik. Tetapi sebab apa? Kita belum ada IQ. So IQ ini adalah fasa yang mana kita dah mula dikatakan genius, cerdik dan sebagainya. Kita boleh timbang, kita pun boleh dilepaskan pergi overseas, kita boleh apa sahaja kalau kita nak berkeluar dengan kawan-kawan pun mak pak harap lah. Tapi sekarang ni kalau kita lepas dengan kawan-kawan dalam usia 14-15 tahun tanpa pantauan kita, tanpa kita kata baliklah awal dan sebagainya, itu sangat berbahaya. Kerana dia belum mencapai fasa dalam mindanya umur IQ. So itu beza di antara baligh dan kematangan. Tadi Ustaz disebut pasal muamalat. Ya. Bila lelaki balik ni dia ada isu sebelum balik atau sebelum balik mengenai muamalat. Betul, dia, sebab mereka tidak boleh digunakan wang mereka ke arah hutang, ya, wang mereka ke arah benda-benda pelaburan. So duit mereka ni perlu dijaga oleh ayah mereka. Namun zaman berzaman menunjukkan simpanan kita di bank itu ada jaminan. Itu kita haruskan secara istihsan. Sebab bank dia berinteraksi dalam bentuk pelaburan dan juga hutang. So kalau ikut kaedah, kita tak boleh bagi duit anak kita kepada orang yang dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk pelaburan. Yang ada risiko. Misalnya, walaupun bank alhamdulillah ada jaminan. Disebabkan ada jaminan tersebut dan zaman berlaku kebimbangan, wang itu dicuri dan sebagainya, maka ulama haruskan duit kanak-kanak ini yang belum balik disimpan di bank. Jadi dengan kawalan ibu bapa juga. So ini di antara bentuk kecantikan syariah yang menjaga mereka dalam muamalat, dan mereka tidak boleh berurus niaga dalam urus niaga yang besar. Nak beli kereta tak boleh. Nak pegang kad kredit tak boleh. Dia beli macam-macam. Ada kes terpegang kad kredit, bapak dia beli sampai berpuluh ribu. Bapak dia tak tahu. So ini ada kes. Jadi ini di antara benda-benda yang syariah jaga sebelum undang-undang manusia jaga. Baik. Itu kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Betul. Ustaz, bila kita sebut lagi, kita nak teruskan dengan soalan silakan. Facebook daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ramai yang tidak menyedari dan keliru diri mereka sudah balik. Untuk mandi wajib pun ada yang masih tidak tahu. Mohon komen Ustaz, terima kasih. Ya, ini yang berlaku kadang-kadang di sekolah sebab mereka keliru haid dengan malam pertama. Sebab ramai di kalangan mereka kata yang kena mandi wajib itu malam pertama. So bila nak kahwin? Jadi orang perempuan dia kena tahu, lelaki kena tahu bila dia mimpi keluar mani kena mandi wajib. Ataupun dia umur 15 tahun ataupun dia keluar darah haid, maka kena mandi wajib, jangan tunggu kahwin nanti. So ada kes begitu. So mereka kena tahu. Jadi mereka yang tak mandi, kalau mereka dah tahu ilmu tersebut, dan saya minta sekolah-sekolah, cikgu-cikgu sekolah peringatkan kanak-kanak yang sudah orang perempuan umur 9 tahun, bagi tahu kepada mereka. Siapa yang ada darah haid minta mandi wajib. Cikgu-cikgu takut ibu bapa tak bagi tahu. Cikgu ni lebih berani, more berani daripada ibu bapa. So cikgu-cikgu bagi tahu kat sekolah yang umur 12 tahun, cikgu-cikgu cek, bukan cek pergi tengok kemaluan tak, maksud dia hanya bagi maklumat kepada mereka. Dan bagi mereka yang terlepas mandi wajib, mereka kena mandi wajib dan qada sembahyang yang mereka telah lakukan. Kerana ketika mana dia sembahyang dalam keadaan tidak mandi wajib, tidak sah. Tapi sembahyang secara teratur, tersusun, bukan makna sekaligus, tapi buat zuhur sekali, nanti asar sekali, insya-Allah. Jadi dengan maklumat sedemikian, mereka terselamat daripada bebanan hutang-hutang sembahyang yang begitu banyak. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, kita dah penghujung rancangan. Allah, dah habis dah. Dah habis dah. Cuma mungkin sedikit nasihat kesimpulan yang kita boleh bagikan kepada penonton kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, baligh ini satu isu yang besar kerana ia menjadikan insan itu bertanggungjawab yang pertama. Yang kedua, dia boleh dipertanggungjawabkan, boleh dibawa kepada undang-undang. Boleh dibawa ke mahkamah. Yang ketiga, dia perlu dilatih menjadi insan yang mana berpotensi, bekerja. Jadi ibu bapa bukan bila anak-anak dah baligh, kena latih mereka cari wang dengan cara-cara yang tertentu. Misalnya kalau nak beli barang ni, buat kerja rumah dulu. Misalnya perlu dilatihkan benda-benda tersebut. Sebab baligh ini menandakan dia sudah bertanggungjawab untuk hidup berdikari. So, dan juga otherwise itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang belum baligh juga perlu kita sentuh dan kita pelajari dan ajar kepada kanak-kanak supaya mereka yang menjadi insan yang baligh ini berpotensi membangunkan negara kita daripada segenap sudut. Itulah matlamat daripada kita menceritakan fiqh baligh. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Mungkin kita nak Ustaz baca sikit doa pagi ni, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang diberikan kepada kita pada pagi ini. Saya dan Al-Fadhil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang kami bicara ada terkasar bahasa, terlebih bicara atau pada kekurangan dari pihak kami. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan kami. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Jadi insya-Allah jangan lupa esok bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rohman dan juga Da'i Azrin, iaitu Sirah Haji Lambaian Kaabah. Jadi insya-Allah segala apa yang kita dapat pada pagi ini dapat kita amalkan dan juga kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pagi ini menjadi asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh umat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.